Okay, thank you for reminding. Walaupun dah nak habis dah lecture. Sorry ya. Okay. But it's okay. You can look at dia ada kelas punya video lah nanti. Kalau you rasa you punya video pendek. So flag. Sorry saya terlupa record. So flag control loop. Okay. Flag control loop. Itu ke nama dia? Flag control. Okay. Flag control loop dia tambahkan istilah bendera ni lah. Okay. Dia tak semestinya pakai bendera lah. Saya yang pakai istilah bendera supaya senang nak. Okay. So apa dia buat? Okay. Dia akan buat kat sini lah. Maksudnya bendera ni. Dia akan gunakan bendera ni untuk checking. Maksudnya selagi bendera tu true dia ulang lah. While true. Ulang. Ulang. So macam ni kita nak stop kan. Saya terlupa kat sini. Ini saya terlupa si impact. Sorry. Saya lupa ada si impact ni. Kan kita update kita punya untuk sesama kat dengan this one. Okay. Alright. So this one, maksudnya apa dia buat? Selepas dia masukkan that one, dia akan tambahkan if. Nampak tak? Okay. So yang ini maksudnya case kita nak buat untuk huruf besar atau huruf kecil kan. Maksudnya kita tak nak user fikir. So kita kata, kita boleh letakkan if dalam tu. So kita akan katakan if, what is it? And equal to n besar. Apa jadi? So kita nak buat dengan ni. Nampak tak? Itu maksud bendera tu. So kita akan update kita punya bendera. So when this happen, bendera kita akan sama dengan false. Maksudnya on n besar kita nak dia keluar. Tapi kita sama juga. Else if, kita kata kan, you dah belajar conditioning kan. Else if x besar sama juga dengan n kecil. Kalau n kecil pun kita nak dia keluar. So apa kita boleh buat? Kita pun kerja this one. Untuk n kecil pun kita nak bendera jadi false supaya while ni dia jadi false dan dia akan keluar. Okay. So macam mana dia nak continue? So for you to continue, kita akan katakan selain daripada n besar n kecil else, okay, selain pada n besar dan n kecil, kekalkan bendera kita sebagai right. So this is how you do flag lah previously. Okay. So ataupun sekarang kita dah tak boleh nak pakai flag lah sebab dah dikeluarkan which is good thing. Dia dah sama dengan paradigm. Okay. So maksudnya what we call this cara control flag ni kita jadikan cara control if as. Dipanggil dia if as control. Okay. So bagilah nama apa-apa. They were not part of the the legit system. Yang kena masukkan. Okay. Tapi nampak tak? Dia punya kegunaannya katakan macam ni. Maksudnya dia nak cater untuk n besar dan juga dia nak cater untuk n kecil. Okay. So kenapa kita terpaksa buat macam ni? Sebab macam ni. So ada yang nanti orang tanya lah kenapa buat sesuatu? Kenapa tak letak tepi ni macam ni? Nampak tak masalah dia? Okay. Kalau kita jadikan dia off, okay. Katakan dia masukkan kat sini n besar. X ni masukkan n besar kan? Okay. Dan you kata off. Betul. X sama tak dengan n besar? True. So kalau true, by right ni boleh jadi false kan? Tapi bila X tu n besar, X tu tak mungkin n kecil. Nampak tak? So maksudnya kat sini true, kat sini false. Okay. So dekat mana yang true dia sudah true. So maksudnya dia bagi apa-apa pun dia true. Okay. So tak cantik lah macam tu. So elok kita. Okay. Apa so that's why kita kata untuk n besar. Okay. Jadi boleh memudahkan lagi lah sebenarnya. Okay. What else? Habis lah. Itu je lah. Okay. So kesimpulannya, okay, untuk apa ni namanya, repetition control structure, kita ada dua kategori. Kita ada pre-test loop, kita ada post-test loop. Dalam pre-test loop ada dua jenis, for dengan while. Dalam post-test ada satu jenis, do while. Okay. For any kind of loop, kita mesti ada tiga elemen, which is initial, condition dengan control. Salah betul. Saya nak tengok slide dulu. Okay. Okay. Dari situ tak muncul. Elemen. Kita panggil istilah dia apa?
variable. Okay. Dia panggil initialize test dengan condition. Dia panggil test, okay, initialize test dengan control step. Dia panggil ni update. Okay. Ataupun update lah. Okay. Misal ada 3 elemen ni. So untuk control mana-mana jenis loop, kita ada 2 cara. Okay, yang kita buat. The first one, counter control loop. And the last one will be sentinel. Okay. Habislah cerita. Ada soalan? Okay. So, walaupun ada 3 macam ni, okay, dan ada 2 kategori, tetapi bila kita buka alien ni, dia tinggal 1. Ada while lah. Okay. Okay. Saya start bisa jadi ni. Okay. Okay. So kalau kita tengok kat bawah ni, ini dia boleh buat. Okay. So dalam siapa ni namanya? Dalam Alice dia ada count, dia ada while and dia ada for each. Yang for each ni kita simpan untuk next class lah. Sebab for each ni bila you nak pakai, kebiasaannya kita kena pakai. Okay. So untuk count ni dia tak ada dalam C++, tak ada dalam Java lah. Okay. So dia adalah untuk direct repetition yang you tak nak ambil tahu pasal variable and so on. So dia macam direct lah. So idea dia sebenarnya kenapa diwujudkan count untuk siapa ni namanya Alice ni, dia nak buat macam ni lah. Katakan kalau you nak buat simple apa tu namanya beeping, apa tu berkelip-kelip kan. So apa you boleh buat, boleh keluarkan discount. Katakan you ambil nombor lah, apa kan, 4 katakan. Dia tu yang saya tak suka dia. Okay. So apa dia nak buat kat sini adalah sebenarnya dia akan buat linking lah. Yang kenapa adanya count direct ni kan, maksudnya you tak nak ambil tahu berapa kali dia ulang, macam mana variable tu update apa semua. So you just nak tahu ulang 5 kali, start daripada 1, 2, 3, 4, 5. Okay. So kalau you nak buat that one, panda ni katakan so idea dia adalah dia nak buat this one lah. Kita pakai ni, nampak menarik sikit kan. Kita kan panda ni. Dia ada prosedur tambahan kan. Nice lah. Okay. So kita akan tengok panda ni. Dia buat ni. So awal-awal 1, 2, 3. Dia macam senang. Awal tak? So maksudnya bila something yang you nak dia buat berulang tapi you tak nak ambil tahu pun. Jadi tengok dia sekalian. Berapa kali? 1, 2, 3, 4, 5. Nampak tak? Okay. Itu maksud dia. Okay. So sama juga dengan katakan ada tak binatang lain lagi dia buat. Okay. So yang ini guna dia macam tu lah. Maksudnya kalau you nak tingkatkan dia tu 10 kali katakan simple lah. Maksudnya you tak perlu tahu logik thinking macam tadi ada initializer, ada condition and then ada dia punya update kan. Istilah dia kan. So macam Wolf apa yang dia boleh buat? Wolf tak ada apa-apa yang special. Kemudian cat. Ini tak ada. Tak ada. Okay. So kalau tak ada kita boleh try untuk bunny lah kata ataupun alien. Buat apa alien. So apa alien boleh buat sebab dia tak boleh buat apa yang special. So kita jadikan dia special lah. Okay. So kita klik down ni je, opacity dia pun okey. So this one kita letakkan kat sini. Dalam masa 0, dalam masa 0.5. Secepat yang boleh lah. So, and then this one, kita kopikan. Tekan kepada ini kita buat si alien ni berkelip. Ini alien.
Kita nak bagi dia bergerak serentak dengan panda tu, tak nak ada ni menunggu-menunggu kan. So kita boleh letakkan dalam do together. Okay, sambil panda tu sleep, sambil tu juga alien hilang. And then do together juga. Sambil panda tu berdiri, sambil tu juga alien tu dah sambil. So dia berkelip sebab kita letak dia dalam perform. Kita try tengok lah, dia jadi tak berkelip. Hilang satu. Apa? Hilang berkelip. Macam hantu. Okay, sebab dia slow mo sikit lah. Sangat baru. Okay, masih laju lagi. Slowkan lagi. Okay. Sampai sini. 1, 2, 3. Let's go, Okay. So ini yang kita boleh buat lah, benda-benda yang repeat. So senanglah untuk kita control. Okay. So pada saya, it is good if for the case like this lah. Tapi kita jarang ada case like this. Okay. So kebiasaannya, bila kita nak gunakan this one, kita punya lain sikit. Instead of kita ulang 10 kali yang banyak kan, kurangkanlah 3 kali cukup. Okay. So kebiasaannya kita nak buat timer. Okay. So bila kita nak buat timer pakai pakai count ni, dia TV sikit lah. So untuk buatkan timer, katakan maksudnya kita buat timer macam TV tu. Sebelum kita start game kita kan, dia nak 10, 9, 8, 7, 4, 3, 2, 1 kan. So that one, kita boleh masukkan timer by inserting our salah tekan dulu. Kat bawah ni dia ada shape text ni kan. Text model. Okay. Dan letakkan dia center yang boleh. Semua. Dan color dia sikit merah. Obvious sikit kan. Okay. So, tekan. So from here, okay, apa kita nak try buat adalah kita nak buat timer lah. Okay. Kita nak buat timer. Okay. So pada gerak, katakan kita buat timer dia tu. Jadi kita fikir macam mana kita nak buat, nak susun timer dan kita punya count yang berkelakar ni. So kita nak buat timer lah, kita letak dalam something dulu. Okay. Sampai saya letak nombor dia sedap-sedap, siap-siap sebab nanti senang saya nak pindah-pindahkan order nak buang boleh, nak tukarkan kepada do together pun senang kan, walaupun dah tahu. Okay. So yang ini kita nak gunakan count. So count kita dah tahu lah, kita nak buat 10, 9, 8, 7, 6, 5 kan. So kita letak 10. Tapi macam mana kita nak buat dia countdown? Apa masalah? Dia tak ada variable, macam mana kita nak keluarkan? Dia memang akan ulang daripada 10, daripada 1 sampai 10. Dia memang sentiasa meningkat. Apa ni? Meningkat. Increasing. Dia akan sentiasa increasing. But the problem is, kita nak buat the other way around. We want to show 10, 9, 8, 7, 6. Kan? So, nampak tak? So, dia tak membantu lah. The value used in count doesn't have. You still need to make your own variable. Jadi kita comparekan dengan y. Okay. Sebab di bawah ni ada y kan. Kita ada dua je untuk count dengan y. For each ni kalau you gunakan okay. So variable kita tambahkan variable dulu sini. So, let's say kita tambahkan whole number lah. Tak boleh letak sini sebab nanti nak kongsi. Count down. So kita nak count daripada 10. Kita tahu kita buat daripada 10. Okay. So dalam ni apa kita kena buat? Okay. Kita kena update lah. So macam ni kita nak update. So the first thing kita check ada initial. Okay, cantik. So condition tak payah. Sebab condition kita pakai count up to 10. Kita buat macam mana pun dia akan meningkat daripada 1 sampai 10. Okay. So untuk yang ini, initial dah ada. So the next one, kita nak kurangkan that number. So for that, kita assign. Okay, assign apa? Assignkan countdown sama dengan countdown.
But we want countdown, the new countdown to be countdown minus 1. Maksudnya kalau countdown tu 10 sampai sini 10 tolak 1, the new countdown will be 9. So bila dia dalam loop yang ini, 9 tolak 1 jadi 8. Dia ulang lagi, 8 tolak 1 jadi 7. 7 tolak 1 jadi 6. Dia akan buat lah banyak 10 kali. Okay. Itu yang pertama. So yang kedua kita nak keluarkan value hello tu, kita tak nak dia keluar hello. Kita nak dia keluar 10 lah. Okay. So apa kita boleh buat? Kita boleh pilih kat sini. Text model set delete lah apa kan. So, paling mudah kita gunakan set. Okay. So set kan apa? Satu string tu. Tak tahu nak set apa kan. Yang baru kita tukarkan this one jadi kita nak definekan dengan whole number of our count. Baik. So kita boleh save dulu. Saya run. So kalau kita tengok kat sini. Kita start dengan 1. Dia tiba-tiba keluar 1 kan. Start dengan 1. Dia keluar 1 je kan. Okay. So kenapa dia keluar 1? Sebabnya adalah dia tak tunjukkan dia update. Tak sempat nak tunjuk sebab program ni terlalu laju. Okay. So bila cakap pasal komputer ni, kita kena fikir dia dalam bentuk macam mana komputer kita tu. Katakan dia punya apa ni komputer kan. Katakan dia kata dia punya komputer tak Yahoo susah lah. Kita ambil katakan 1 GHz. Dia punya Intel Pentium apa semua tu kan. Tekanan yang kecil 1 GHz. So maksudnya dia giga. Giga. So this is giga. 1 GHz kan. Okay. So ni 1 GHz lah. 100 juta. Okay. So 100 GHz ni maksudnya berapa laju komputer you buat basic operation. Dia buat selaju ni. Okay. The formula is simple je. Frequency equal to 1 over second kan. So if you want to know in term of second, itu balikkan lah. Second equal to 1 over frequency. Jadi balik kan. So berapa laju komputer berfikir? Dia jadi 1 per 100 juta saat. So 1 saat tu dibahagi 100 juta. Selaju itulah komputer buat simple arithmetic calculation. Itulah cara mudah kita nak urusan. Berapa laju komputer. Okay. So that's why bila you tengok tadi output tu, tiba-tiba je keluar 1. Padahal sebenarnya value tu berubah-ubah. Okay. So for that, kita boleh tambahkan text model ni punya delay. Mana delay dia ada kat bawah. Baik. So kita boleh tambahkan dia punya. So delay ni kita nak buat berapa lama, katakanlah. Kita try 5 saat tu. Okay. So kita masukkan delay tu. Sebab dia ada pergerakan. Baik. Yang baru dia sambung dengan. Nampak? So bila yang ini, dia tak tally je lah. Kita nak mati kat 1 ke, nak mati kat 0 ke, susah untuk kita kontrol. So, dari kat situ lah count ni kesempat. Okay, tapi kita perlu start. Okay. Baik. 0.5 pun dah okey. Tak apa sikit lah. Tak laju sana, tak slow sana. Okay. So maksudnya, untuk program ni, after we done with this, apa kita nak buat? Kita nak dia, what we call that? Kita nak text model ni hilang terus. Kita tak ada dekat situ kan. So kita boleh control the opacity. So set the opacity tu dalam masa. Kita dah masa 0 saat. Dia dah ada delay. So try again. So lepas 1 dia hilang. So bila dia hilang barulah alien dengan tangan start semua. So cantik sikit kan, tak ada obstacle kat tengah-tengah. Okay. So kalau kita ada delay macam tu semua, cantik lah. Dah cantik kan. Cuma kebiasaannya bila kita buat countdown tu, apa matlamat countdown kita kan. So for that, apa kita boleh buat? Makan lagi satu. So together ni, apa yang kita nak buat adalah kita nak dia hilang. Itu je. Tadi. Awal-awal, kita nak setkan opportunity everybody to 0. Berapa laju? Okay.
So ada 2, 4, 6, 7. Copy this one. Lagi. Kenapa kita letak dalam do together? Sebab awal-awal tu kita tak naklah dia hilang satu. Kita nak nampak dia hilang semua sekali. Kalau nak keluarkan dia satu-satu, boleh. Nampak logik lah kan, macam keluar seorang, seko kan. Seko. Okay. So alien and then sebab balik sebab dia after all sama. Snowman and then panda, kira-kira. Dia sebab kenapa sebab balik? Nanti bila dia keluar, kita boleh buat dia ada way round. Daripada belakang ke depan. Cat, bunny, wolf and alien. Alien dah alien. So this one kita copy je. Kita buat benda dalam body compound dia. So maksudnya sebelum dia bersenam, kita tunjukkan dia dulu. Tapi kali ni, instead of keluar sekaligus, kita nak dia keluar seorang. Start daripada belakang. Lepas tu dia letak snowman paling atas lah. So this one, here and this one. So this and every. So bukan. Terbalik kan. Forward to in order. Oh, saya terletak dalam ni. Saya have to be letak. Okay. Okay. Where is it? Oh, dah. Faham? So, kat sini kita setkan dia 0 dulu. Then kita buat countdown. And then baru dia keluarkan 1. Tapi keluar 1. Okay, then this one. Nampak? Jadi kita start kan, tak ada apa-apa. Dia macam tu kan. Macam game tu kan. Macam berita lah. 3, 2, 1. Tu keluar. Tak susah sangat. Oh. Kita tak ubah timer So timer dia pun kita ubah. Sampai 5, bagi dia slow. Sampai 5 pun boleh lah. Satu tu macam boring nak tunggu 7 saat. Kita try 0.5 Hopefully adalah sikit effect dia kalau tak banyak pun kan. Faham? Bila kita run, dia tak ada apa-apa. Macam berita lah orang kata. Dia keluar numbering keluar seorang. Nampak? Ini baru dia pergi bersenam. Okay. Ada soalan tak? Ada. Any question so far? Okay. So that's how you use while dengan count lah. Okay. Tapi yang ni macam tak relate lah dengan program kan. So yang ni saya akan buatkan relation ni dengan program yang kita dah buat setakat ini. Okay. So the idea dia, saya akan tambahkan supaya hari tu kita dah tambah supaya dia apa? Supaya dia apa nama dia? Hari tu kita tambah supaya dia bagi result yang berbeza kan. Maksudnya kalau betul jadi apa and then bagi clue kalau jawapan kita lebih besar atau lebih kecil kan. Kita buat selection kan. Okay. So for this one, saya akan gunakan contoh. Example. Saya akan gunakan contoh that one. Dia tak ada. Apa saya nak buat? Saya gunakan contoh this one. Okay. Maksudnya selagi dia jawab salah, kita akan bagi soalan yang sama. Ataupun kalau you punya tu random number, dia akan tukar lah soalan tu. Nampak tak? So dia kena buat sampai dia punya jawapan. Okay. So how we going to achieve that? Kita kena faham program kita lah. So kalau kita tengok kat sini, dia tanya kat sini kan. What is pertama tambah kedua? Ada kat sini yang semua. So maksudnya daripada sini. Kita nak dia buat checking. So one. So kita boleh tambahkan y kat sini lah. Awal kita letak true. Okay. Dan kita tahu. Maksudnya kita nak dia kata, so selagi jawapan dia salah, okay, so kita akan ulang. Okay. So semua yang kita gunakan. Bagus ni kita berkelip. Kita apa ni orang kata? Refresh ke bawah ni semua. Good.
Ini dah tak perlu lah. Okay. 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 So maksudnya, kita nak bila keluar, bila jawapan kita. So kalau kita biarkan macam ni, dia akan ulang sampai bila kita betul, kita salah ke dia. Okay. Kita try. Saya akan dulu. Dulu. Maksudnya, kalau jawapan kita betul, kita nak dia keluar. Itu matlamat. Okay. Tapi kalau kita letakkan true, selama-lamanya betul, kita tak control the condition ni. So, apa akan jadi? Okay. Lama pula. Dia jadi makin animated punya ni, makin kesabaran tu kena tinggi. Unless you cancel semua boleh confirm. Tu nampak So, idea dia, kalau kita salah, okay, fine. Kalau macam ni kan, 7 tambah 12. So, kita jawab salah, okay lah kalau dia nak ulang kan. Dia tak puas hati kan. 7 tambah 5 pun tak tahu kan. Dia dah bagi tahu jawapan kan. Dia bagi tahu tu dah. Tu big. So, dia tanya lagi sekali. Nampak? Kita jawab dia salah. Okay. So, bila kita, selagi kita jawab salah, dia akan tanya soalan yang sama. Ataupun dia tanya this part lah. So, dia tak go to the next character. Tak go to the next game. So, idea here, kita nak bila dia, apa orang kata, bila dia jawab sama, patutnya dia stop. Maksudnya macam ni kan, kita jawab. Okay, kali ni kita jawab 12. Kita jawab 12, patutnya dia keluar lah. Dia dah kata good kan. Kita nak dia keluar. Okay. But the problem dia, sebab kita tak true dia ulang. So, maksudnya, kita kena control dekat true tu lah. Come on, control dia. So, simple je idea dia. So, you kena decide lah. You nak control dia. So, while true ni, kita nak buat macam mana? Okay. So, while true ni apa yang kita kena buat? So, while true ni. So, while true ni kita klik here. Dia sama macam if else punya condition. Condition ni tak berubah. Okay. So, kita nak ulang selagi tak sama dengan jawapan. Jadi kita nak this thing kita tahu whole number kan. Hasil tambah dengan jawapan tambah tu whole number. So kita nak kata ulang, okay. Ulang, okay. While tu selagi kan. Apa ni? While ni untuk looping kan, untuk ulangan. Okay. So ulang, while tu selagi. Okay. While, selagi. So ulang selagi. Selagi apa? Selagi hasil tambah, jawapan tambah yang kita berikan tak sama dengan yang kita pilih kan. Tak sama dengan jawapan tambah yang kita berikan tak sama dengan hasil tambah yang you. Nampak jalan cerita dia. Macam tu lah cara kita baca. Bila kita buat. So, kita kata dengan dia. Okay. Ulang. While yang kita ulang kan. Ulang. Selagi. While tu selagi. Okay. Dan kita pilih relation dia. Whole number. So, kita tahu hasil tambah dengan hasil darab. Hasil tambah dengan jawapan tambah tu whole number. So, whole number. Selagi dua nombor tu. Okay. What is the two number? The two number is jawapan tambah yang user berikan tak sama dengan jawapan tambah yang user berikan tak sama dengan jawapan tambah yang user berikan tak sama dengan hasil tambah. Baik. So this is how we do it lah. So kita akan letakkan syarat. So once you put that condition, you should be safe lah. Okay. Maksudnya apa yang berlaku sekarang? So by right, what can happen now is you are safe lah this time. Maksudnya bila you dah buat macam ni, so bila kita run this one, dia ada countdown dia. Sekejap lagi kita set 75 Kalau kita set 1 saat lagi lama. Okay. Okay. Now, kita nak start dia ni 3 kali. Okay, so kita dah jawab lagi soalan. Okay. Sekarang kita try. So, kalau kita masukkan salah. Okay. Dia tak buat langsung. Okay. So, kenapa dia tak buat langsung? Sebab ada logic error. Okay.
Kita kata kat sini, apa logik error dia kat sini? Ni logik error dia. Nampak tak? While, okay, maksudnya ulang selagi jawapan tambah tak sama dengan hasil tambah. Kalau tak sama je boleh ulang. Okay? Cuba kita tengok hasil tambah, jawapan tambah dengan hasil tambah. Pada sini, pada sini, pada sini. Kat mana kita assign value dia yang sama? Kat declaration. Wah. Kat declaration, jawapan hasil tambah kita dengan jawapan tambah kita dua-dua kosong. So kita kata ulang kalau hasil tambah tak sama dengan jawapan tambah. So sekarang kosong sama dengan kosong. So jangan ulang. So sebab itulah dia exit. Right? So untuk yang ini kita kena ubahkan initial value. Kita ubahkan jawapan tambah sebab kita tahu kita akan dapatkan daripada. So this one katakan kita letak ubah. Kita letaklah nombor paling famous lah. Kalau tak 0 dia akan jadi 99. Jadi kita letakkan untuk jawapan tambah. Okay. So jawapan tambah Liza akan update. So kita ubahkan that one. So kita boleh save. Right. So you akan tengok this time. Patutnya dia stop. Dia bukan dia stop maksudnya. Dia akan tanya soalan tu. Dan dia akan tanya soalan and proceed. Kita masukkan salah dulu. Right. So dia akan tanya tujuh utama ni, kita jawab salah. Kalau salah kita nak diulang. Okay. Tak ulang. Punya ni pun kita set 3 saat semua. Okay. Salah. And then what else? Masukkan lagi satu yang salah. 3. Ini cantik. Alright. So kita nak bila kita masukkan betul. Okay. Betul dia stop. Okay. Right? Good. Patutnya dia pergi ke pandang. Dia proceed. Proceed. Yes. Nampak? Dia proceed. Okay. Itu yang kita nak dia berlaku. Okay. So, ada soalan? Ada soalan? Nampak tak? Cerita dia apa? Cerita dia senang je. Ada soalan? Setakat ni? Apa? Okay. Ni dia continue. So, yang ini, nanti you all buat untuk yang lain lah. Okay. Okay. Ada soalan tak? Setakat hari ni? Hari ni? Saya tak buat count untuk variable saya ada buat. Yang ini countdown. Oh. Saya dulu pun nak compare kan. Untuk saya rasa cepat tu. Ini ni kena submit factor tu. Or just latihan. Sebab countdown tu guna variable. Yes. Okay. Tak payah submit. Dia tak nak. Kita pulanglah pada you all. Nak buat ke tak? Okay. Saya kena bagi tahu macam mana nak buat. Okay. For this one. Cakap saya tak nak. Banyak buat apa. Kalau you interested, you buat lah. Okay. Saya akan ajar you all macam mana nak jadikan benda ni interesting. Maksudnya tak payah gerak-gerak ni sangat. Okay. Yes. Countdown saya gunakan. Baik. Okay. So untuk countdown. Saya nampak macam tinggal. Yang ini saya gunakan count kan. Okay. Saya terlupa nak tunjuk. Gunakan contoh. Gunakan while. Okay. So kalau kita nak buat benda yang sama guna while. So kita boleh copy lah. Bukan copy. Kita boleh disable. Boleh copy ke? Tak boleh. Okay. So kita komen kan. Tu benda ini tadi kan. Okay. So kita boleh komenkan dia. Tapi for instead of gunakan count, kita gunakan while.
So kalau Y dia akan jadi lagi senang lah. So ni tak fikir. You buat je ikut apa yang you nak buat. Okay. So apa kita nak buat? Kita nak dia keluarkan value. Okay. The first one kita kena fikir apa kita nak buat lah. So kita dah tengok value kita akan control benda yang sama. Kita gunakan countdown. Okay. So countdown kalau kita tengok kita declare countdown 10. Okay, that's it. Okay. So countdown 10 kita copy this one. So kita tahu kita buat daripada 10 kan. 9, 8. So macam mana nak jadikan 9, 8? Kita kurangkan ni lah. Kan? Simple. Fine. Dan kita copy this one juga sebab kita nak ada delay lah. Okay. Dan kita copy this one juga sebab kita nak after we are done kita nak dia orang kata tapi dia berada di luar this one. Tak ada opacity tu. Nampak? Sama macam tadi lah. So to make it easier to control kita letak ni dalam sama dengan apa nama dia? Count. Okay. Alright. So untuk countdown tu saya declare variable. Alright. Variable yang saya gunakan. Sebenarnya ditanya. Saya nampak tu. Itu kesilapan yang lain. So kalau kita tengok ni nanti kan? Countdown dah declare 10 dan untuk yang ini pun dah kita nampak 10 dan tolak. Cuma kita tak control condition. So condition ni kita nak kata macam mana? Kalau you nak stop sampai 1 you katalah buat lagi dia more or equal to 1 kan? Ataupun kalau you nak buat sampai 0 katakan so kita boleh buat macam ni. Buat selagi countdown okay, countdown is more okay, or equal to katakan 0. Kita try equal. So yang ni kita tengok apa effect dia. Katakan jangan 0 lah. Katakan buat sampai 3. Supaya you nampak kan. Okay. So kalau kita kata more or equal to 3 okay, maksudnya apa akan jadi kat sini. So kita akan tengok dia akan buat more or equal maksudnya dia akan keluar sampai 3. 5, 4, 3. Stop. Tak jadi. Oh patutlah. Ni jawapan tambahan. Maksudnya sini countdown lah. Okay. Itu logic error tu. Tak logic kan. Tak check benda lain. Tekan benda. Okay. 5, 4, 3. Stop. Nampak? Dia stop dekat 3. More or equal to 3. Maksudnya buat sampai 3. Okay. Tapi kalau you tukarkan this one. Okay. More than 3. Okay. Countdown is more than 3. Okay. So kalau you kata more than 3. Okay. Dia akan buat until 4. Sampai sebelum 3. 5, 4, stop. Sebab 3 tak masuk. Okay, sebab you tak kata buat selagi sama apa tu lebih besar atau sama dengan 3. You kata buat selagi lebih besar daripada 3. So lebih besar daripada 3 maksudnya buat sampai 4 lah. So itu gunanya less than, less equal. Okay. Alright. So that's how you do the timer using this one. So yang ni kalau kita buat macam ni nak bagi sama dengan yang bawah tadi kita setkan saja. So dia akan stop sama dengan 1. Okay. Fine. Soalan tak? Simple je kan? Ada lagi soalan? Susah lagi ni. Masukkan. Bagi tulis dulu. Yeah. So, any other question? Ada soalan lain? Ada soalan? Yelah, lepas. Dia kena on balik. Sorry. Okay. So, kalau tak ada, kita habis lah. Kita yang berat-berat kan. Habis lah. Tinggal looping yang apa tu, tinggal selection. So, you all ada buku ni kan? Kita dah nak ini. Okay. So, simple je. So,
Tolong buat exercise 3.2. 3.2. Semua soalan. Saya tak nak pun. Okay. 3.2 semua soalan. And then 3 point lah. Chapter lagi satu lah, 4 point. 4 point. 4 point. Saya tak tahu kat mana dia ni. Dia ni. Oh, 4.1. Okay. Dengan 4 point. Page berapa tu, Ustaz? Page berapa? Allah. 3.2 page 64. 64. Exercise 3.2 page 64. And then okay, 4.1 dekat page banyak. So don't worry. Saya tak adalah gila nak tanya semua sekali dalam satu masa. Semua kita akan discuss both of this next week lah. So the discussion will be on your question lah. Okay. So you have to show me first, then only saya akan continue tadi. Ini kalau you ada soalan, you tunjuk apa yang you dah buat so far. Okay. Kita akan betulkan. 4.1 akan ada dekat page 100. Oh, cantik. Page 1. Okay. Submit dekat cikgu. Tak payah. I don't want. This is for your benefit, not mine. Okay. Untuk makan-makan nanti lepas apa nama dia? Lepas cuti raya lah baru kita fikir kan. Bila kita nak buat quiz ke, test ke. Dia akan bagi tajuk projek semua. Okay. So still cantik lah maksudnya. Kita belajar. I think ada lagi seminggu kan. Kita belajar kan. Okay. Ada cantik lah maksudnya before half of the semester saya dah bagi tajuk projek and so on. Okay. Macam amat saya adalah kita nak habiskan syllabus. So by next class kita habis lah. Syllabus yang penting sebelum kita masuk function yang lah. Method. Tak silap saya. Okay. So yang last kita masuk chapter tambahan saya lah. Khas untuk survey. Walaupun tak banyak sangat sebenarnya nak cover. Okay. Okay. So this one kita akan discuss start next week kalau ada soalan. Okay. So macam ni nak jawab simple je. You can vote all the movement. Yang movement tu you simpan lah nanti untuk projek kan. Yang ni yang penting adalah untuk you belajar dia punya logik lah. Macam mana nak buat dia punya logik. Okay. So for that one, kita buat is penyuan lah. Blank state. Okay. Ambil macam biasa lah. Okay. Suci je gitu lah kan. Okay. So macam ni kita nak start simple je. Okay. So kita nak start, kita tengok je soalan dia. Katakan masa kita tengok soalan 3.2. 3.2 tu kan. Okay. Page 64. Write a program to determine whether a number entered by the user is a positive number, a negative number or zero. Alah. 6 kan. Okay. So kita buat sama macam konsep C++. Ada hash include, IO string, tu semua benda berbagai kan. Tapi kita abaikan lah step 1. Okay. So kita terus start dengan comment. Comment kita buat benda yang sama lah. The first one will be the declaration. Okay. And then kita continue lah. Ya lah buku ni. Nah, kita tanya. Dan kita try create our own process. So, this thing. Dan kita create punya. Satu saya dah. Satu ni. Baik, ajar macam ni. Kita nak ajar cara yang berkhidmat. Buat kelas yang lepas. Okay, so kita buat cara berkhidmat. Kita kena mengamalkan ini namanya. Apa ni namanya? Alice punya matlamat. So kita jalankan letak karakter lah. Put. Itu pun tak sure kena buat. Apa dah? Okay.
siap pula kan ada ni. Tak apa, dia ada berdiri kat situ. Nanti you all gerakkanlah dia. Okay. So kat sini kita akan tanyalah. Sebenarnya tak perlu ada karakter ni. Tak payahlah, delete lah karakter ni. Okay. Saya tunjukkan yang tanpa karakter lah. Supaya you fokus pada logik. Ni idea dia fokus ke logik bukan fokus pada elit. Okay. So untuk you fokus pada logik, ini je you perlukan. Supaya you boleh mapkan terus dengan C++. So variable, kita hanya terima satu variable yang kita bagi nama user input. Okay. User input, we will set it to, tak kisahlah tengok. Okay, so user input, dia tak bagi tahu nombor genap ke, nombor ganjil ke, nombor bulat ke apa kan. So kita assume lah any decimal number. Termasuk nombor perpuluhan. So kita setkan dia as 0. Maksudnya kalau dia masukkan kosong, baru kosong. Kalau dia masukkan negatif 4.4, dia akan beri ke negatif. Okay. So dia macam tu lah. Ada declaration, dan kita sediakan ruang untuk output. Okay. Dan this one, kita kata result. Number result. Input result. Kita tentukan lah kat sini dia ada ini yang kata dia negatif kan soal. Okay. So kat sini kita akan tanya soalan. Maksudnya akan promptkan dia punya output. So for here, kita akan assign. So what we're going to assign, kita akan assignkan kepada user input lah. Katakan awal-awal kita assign. So the assignment, kita akan dapatkan daripada dia hilang lah. Dia. Daripada background ni pun kita boleh bercakap lah. Apa. So ini boleh abaikan lah. Nampak? So kita boleh buat background kita bercakap. Okay. So get value, ini value of double. Double. Value of double. Please insert any. Yalah kot. So the idea ni kita nak buat dia punya proses sebenarnya. Kita nak fokus kat proses. So kita kata tadi user input. Okay. Kalau user input tu the decimal number is equal to user input is equal to 0. Ini yang kita nak buat yang paling penting. Okay. Equal to 0. Okay. So when is equal to 0, apa kita nak buat? So dekat sini kita akan update. Maksudnya kat sini kita akan bagi tahu our input result tadi 0. Okay. So else apa? Else if untuk yang seterusnya else if what? If user input decimal number is more than. Sekarang kita ikut ingat dan ni kata more than 0. So user input is more than 0. Okay. So what happen here? Tambahkan lagi lah. More than 0. So kita akan assign lagi satu. So kalau more than 0, basically it will be positive number. Okay. Positive. Okay. Dan kita tambahkan lagi. If lagi. Takkan true lagi, but this time less than 0. So if it, the user input less than 0. So apa akan jadi? Less than 0. Kita akan buat sign negatif. Negatif. And then ada else kan. Kalau else ni kalau ikut logik kita dah cover semua. Tapi saya suka gunakan kalau dah ada. Kat sini kita assign lah. Assign dia as. Walaupun kita fikir logik dia takkan hit this one. Dia takkan masuk dalam else. Kita letakkan lah. Baik. So kita pisah-pisahkan dia cantik. And then last one kita buat dia punya output. Ini masalah dia. Kat sini masalah. So, tak boleh lah kita get this one kan.
Ada kat sini kamera. So kamera macam ni saya nak bagi kamera tu sekejap. Kamera, ayo. Kamera. Kamera. This kamera. Ya. Jadi. Kamera. Kamera dia boleh bercakap. Kita tengok ada move ni kan. Kamera boleh lah. Tapi yang nak bercakap ni apa sekarang? Kamera boleh dapat ni. Kamera boleh say tak? Kata yang boleh say. Kamera tak boleh say. Macam mana kita nak buat something yang boleh say? Itu guna satu karakter tu lah. Tak apa. Hari ni kan kita dah belajar ni kan. Text edit. Kita gunakan text edit. Edit. Tu. Okay. Awal-awal dia hello. Kalau tak nak dia ada hello pun tak apa. Kosongkan dia. So dia tak ada apa-apa lah. Okay. So this one, okay. So here is where we do our string. So kita setkan value. Setkan value apa? So mula kata value yang kita masukkan tadi. Apa value yang kita masukkan? So it's a decimal number. So katakan dia masukkan 12.12. 12.12. Kita nak kata apa? Kata tambahkan lagi. Is a what? Kan? So kita kata lah. Kita appendkan lagi dengan our variable. So kita is a positive. Dan kita appendkan lagi dengan perkataan. Okay. So this one jadi cantik lah. Ini dah kamera. Ini tak ada kamera. Kita perlu lah kamera kan. This boleh. This pun boleh bercakap. Saya lupa. Okay, so this one kita kan. Nampak? Dia tak ada karakter, tak ada apa. Dia fokus kepada kita punya masalah. So ini this one lah. This insert any number. So kita boleh masukkan nombor, katakan masuk nombor 5. So kita set 5 kan tadi. Dan kita edit balik 1.5, betul? What does it change? Set value. Kita try again. Mungkin kita tak patut hidekan dia. Mungkin dia keluar ikut suka hati dia. Kita try showkan balik dulu. Hello. Okay. So masa kita run ada kat situ kan? Okay. Sebab kita sekarang cuma kita tak nampak. Terlalu panjang kan? What we can do here is kita cuba lagi. 1.2. You can see that output. Okay. So 5. 5.0. Sebab kita declare dia as decimal. As positive. Kalau kita ulang ni. Masukkan negatif 9.9. 99 is negative number. Okay. So kalau kita ulang lagi. Kan? Right. So you just focus on that. Supaya you masih jimat lah. That's the idea. Saya nak you fokus pada dia punya logik. So any question? So let's try lah. Okay. Ada soalan? Ya? 20 minit. Ada banyak masa lagi. Okay. So saya ada banyak masa. You all boleh try lah. Satu soalan. Untuk soalan katakan berapa ni? Berdua senang. Bertiga. You try soalan nombor 10. Pendek soalan dia. Find the largest number of 3 integers. Cuba try. So buat dalam Alice. Bukan. Saya tak ajar 1 to 6. Itu kerja doktor. Tadi kan. Okay. Buat dalam Alice. Buat.
Jadi semua boleh buat benda yang sama ke? Fokus kepada calculation je. Fokus kepada pergerakan. Okay. So, cuba try buat soalan nombor 10. Exercise 1. Okay. Exercise. Exercise 1. Page. Ini page 2. Question number. Cuba buat. Ini. File 18. Inilah 18 minit. Cuba try 18 minit. And the largest out of 3 number. Cuba try buat. Ini nampak je lah. Dia bagi sana. Cuba try. Okay. Saya pause lah. Sebentar dia off kan. Ini boring pula tengok muka saya. Review. Okay. And then kalau dia salah, maksudnya maksimum kita memang paling besar. So kat sini kita sama ada dia biarkan kosong ataupun dia boleh sign. Maksimum sama dengan saya suka sign lah. Oops, sorry. Saya suka sign maksimum sama dengan. Jadi tak ada perubahan value lah. Okay. And then output kita boleh cakap lah. Kita boleh gunakan macam tadi. Kita gunakan text. Tolong bukan text kan. Nampak macam kita buat. Itu namanya C++ betul-betul. Tapi dia tak macam kena bikin C++. Tak. Dengan fikir. Dia fikir apa nak drag. Okay. File. Ini right. So, kat sini text model kita baru kita startkan dia punya. Hello. Set value yang pertama. Boleh apa? Nak cakap apa? The maximum number. The biggest number. The biggest number. Okay. Dan kita tekankan ni. Tekankan. Wah. Okay. Ini boleh kan? Kita boleh. Tekan dia. So, kita run this one. Kita masukkan katakan. Kita masukkan 12. Kita masukkan sekarang besar dulu. 45. Okay. 78. Pak. So dia keluar. 8 dan 12 Okay. Tapi mungkin kalau kita buat macam ni tak nampak sangat. So mungkin kita boleh tambahkan lah. Depannya. Kan? Okay. So kita keluarkanlah value tu. Okay. So untuk keluarkan value tu katakan kita tambahkan ayat. Between. Okay. What? Between find time x. Okay. So kita punya space. Between space. Kita find whole number x dulu. Dan kita jadi 3 sikit lah. String x dan custom string formal space dan
Okay. Number Y. Dan sekali lagi. Comma space. Dan comma space lagi. Tak nak comma ni kita pakai simbol lah kan. And space. Space Y. Space Z. Kita tambahkan lagi. Comma. The biggest number. Okay. So, tak adalah kita macam terlupa kan apa kita buat tadi. Okay. So guys, 256 89 2. Oh ni tertengah space. Koma dia tak keluar, nampak macam dot. Baik. Kita akan jadi macam ni lah. Itu macam besar sangat, panjang sangat pula kan. So kalau panjang sangat, tu kita boleh buat, kita tambahkan lagi satu. Text. Oh lah, tapi dia tu previous lah. Kena buat balik daripada awal eh. So this one, dia punya XY. XY. Y dia kita pilihkan sikit eh. Sebab bila Y dia kosong. Okay. Dan kita masukkan lagi satu text edit. Tak payah masuk kan. Copy dia semua. Apa copy? Dia nak copy? Edit lah. Untuk tu original. Oh, tak ada copy. Oh, saya that statement to from phone. Tak boleh buat bila baru. Okay, that's model 2. Lalu dia pernah red. Okay, 51 ayat pun hello dia ada. Cuma 0.25. Position X 0. Position Y 5. And position Z 0. Okay. And then what else? Dan apa? Hopefully it's done. Go to edit code. Yang ni kita buang. Dia tak lima. Saya ingat ambil ayat dia. Sini kot. Sini kot. Nak dia makan belakang. Saya tak terror. Dia TBS lah bila tekan-tekan ni. Bila saya buang ni, dia buang semua. Saya tak nak dia buang semua. Tak ada cara lain. Ya. Between this one, this one, this one, and this one. Dia nak kita buang. Dia buang. Nanti tambahan. Tak buang. Cara buang dia yang saya tahu macam ni lah. Saya bagi kat sini. Buang. Biarkan dia jadi mouse. Dia mouse tu maksudnya tak ada value. Okay. So this one, yang ni kita boleh buang. Kita tak boleh buang juga. Macam mana nak buang ni pun. Ini saya tak ada idea. Tak tahu. So yang ni pun sama. Kita nak buang yang depan kan. So cara yang saya tahu macam ni. Jadikan dia mouse. Macam mana nak buangkan that particular thing, saya tak tahu. Macam ni kan. Buangkan dia punya mouse. Buangkan dia punya variable. So apa saya biasa buat, saya gunakan dia mouse. Jadi oleh store macam mana, yang boleh ajar saya. So saya dah pernah buat macam tu. Okay, it's okay. It's main no problem. Boleh lah. Yang ni kan. So yang ini kita buang. Okay. Kita buang yang depan. Okay. So kalau yang ini kita letak kat dua yang sama, kita tekan dulu. Okay. Saya tengok apa jadi.
5, 6, 8, between 56, 78 and 12, the biggest number is 70. Ini tak cantik lah. Tak ada space kan. And kita sebentar dia. So, try run again. Masukkan balik 98. Fine. So very simple, very straightforward. So just try to focus on your program. Tick off on the movement and so on. Yang belakang ni, selesai. Nanti bila kita masuk balik lepas raya, kita akan start event dengan dia akan tengok bypass apa ni? Bentar lagi 2 chapter lah. Lepas raya, hopefully akan kita ni buat sebelum raya ni, tengok yang function tu. Function yang dalam function yang method yang saya lupa, kita ada extra chapter event. But it's okay, we'll think about it next week. The next session kita akan cover on tu nama dia array. Next session. Next week kita tengok macam mana. Hopefully kita boleh discuss lah exercise 3.2 and 4.1. Hopefully you all try and you have a question. Okay. So you can without yang animation part, you can straight away focus on the logic part. So definition ni. Project you all can jadi something like this lah. Maksudnya dia akan ada pergerakan apa semua, but in the end dia akan keluarkan receipt. Okay. So any question for today? Saya record tak mana. Dan saya ingat saya record lah. Kalau boring, forward lah sendiri. Okay. So any question so far? Yeah? So ada. Tak ada? Minit untuk tanya soalan. Okay, kalau tak ada soalan, attendance ada dekat chat. Okay, I should be copy. Attendance dekat chat, please fill in your attendance. And then see you on Friday. Okay? So please try. Okay, Friday kita akan cover array. So assalamualaikum. Peace out. Assalamualaikum.